Nabi dah pasang niat, ya Allah, aku akan berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Nak hijrah bila? Nak hijrah seawal bulan Muharram. Tapi tak jadi hijrah kerana ada beberapa halangan. Oh, tangguh ke bulan Safar. Tiba bulan Safar pun tak jadi juga, ada halangan. Tangguh ke bulan Rabiul Awal. Kan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani sehingga akhir. Jadi biarpun peristiwa hijrah itu berlaku pada bulan Rabiul Awal dan setiap mereka yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah akan diberi pahala yang lumayan. Namun dari segi pahala berhijrah, Allah beri kepada Nabi seawal bulan Muharram lagi. Seawal bulan Muharram yang Nabi cetuskan niat, aku nak hijrah daripada Mekah ke Madinah, di situ mereka sudah catat pahala. Pahala apa? Pahala hijrah. Dah hijrah belum? Belum. Masuk bulan Safar, continue pahala. Dah hijrah belum? Belum. Sehingga masuk pada bulan Rabiul Awal. Bagaimana event belum berlaku tapi pahala telah dicatat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Yang menjadi penilaian di sisi Allah Azza wa Jalla, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak menilai pada paras rupa kamu yang cantik, pada harta benda kamu yang banyak, tetapi sudut penilaian Allah kepada kamu ialah pada hati kamu, yang niat kamu ikhlas lillahi ta'ala, wa a'malikum, dan juga amalan kamu yang kamu lakukan berasaskan kepada niat kamu. Ini rahsia dia. Di sini kita boleh bayangkan betapa ibadah hati ini sangat penting. Sehingga dalam keadaan beribadat belum lagi, tapi pahala telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala bagaimana? Pahala yang kita bersihkan hati kita lillahi ta'ala. Sebab itulah para hadirin sekalian, berlaku satu peristiwa di zaman as-salafus salih. Seorang tuan guru, seorang tuk guru sedang mengajar kitab kepada anak-anak murid beliau. Tiba-tiba tiba-tiba terdengar seseorang ketuk pintu. Duduk seketika, dengar ada orang beri salam daripada luar. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Baik. Tuk guru sedang mengajar ni. Anak murid dia penuh depan. Dan bunyi orang ketuk pintu, bunyi pula orang beri salam. Maka didapati ada 3 orang anak murid tuan guru ni bangun serentak. Bangun menerpa pergi ke pintu untuk buka pintu. Maklum sajalah orang ketuk pintu beri salam. Bila ketiga-tiganya bangun, elok-elok berjalan ke muka pintu. Tiba-tiba tuk guru ini yang dianugerahkan oleh Allah ilmu yang banyak dengan keikhlasan yang ada pada diri dia, hatinya jernih dan dia kasyaf, boleh melihat apa yang tersurat dan tersirat. Maka tuk guru ni bersapa seketika. Apa dia kata? Okey, kamu berdua sila duduk. Sila duduk semula ke tempat kamu. Adapun kamu yang ketiga ni, okey, nah pergi ke pintu, buka pintu dan jemput siapa yang datang. Adapun kamu yang pertama, kamu yang kedua dan murid aku, diam, duduk semula ke tempat duduk kamu. Biarkan anak murid aku yang ketiga saja pergi buka pintu. Baik.
Maka anak murid ketiganya pergi dalam buka pintu, sembang lebih kurang, maka masuklah ke tamu tersebut. Tamat daripada kuliah, akhir sekali tuan guru ni minta bicara seketika. Dia kata, tadi kalau kamu perasan semua wahai anak murid aku telah halang 2 orang ni depan aku ni daripada bangun pergi buka pintu. Dan aku benarkan anak murid aku yang ketiga. Tahu tak kenapa? Agak-agak tahu tak siapa? Kenapa? Rasa. Siapa tahu insya-Allah boleh balik awal. Nampak sangat kasyaf juga. Ini semua kasyaf lah ke kan? Terutama sekali yang bersandar kat dinding, semua kasyaf lah ke? Jawapannya ialah tak lain dan tak bukan. Tok guru tu tanya balik, wahai 2 orang anak murid aku yang aku suruh kamu duduk, tak payah pergi buka pintu. Aku nak tanya kamu satu soalan. Ketika mana kamu bangun, pergi ke pintu, nak buka pintu, apa niat kamu? Maka 2 pelajar jawab, niatnya nak buka pintu ya. Lagi? Tak ada dah. Nak buka pintu sebab ada orang tutup pintu, ada orang pergi sana. Itu je, ya itu saja. Baik, duduk. Nah, kamu yang ketiga ni, yang aku memang suruh kamu pergi, bukan orang lain. Apa niat kamu ketika mana kamu bangun pergi buka pintu? Maka anak murid ketiga ini menjawab, Tok Guru, saya ada beberapa niat yang saya pasang. Pertama, saya dah prepare diri saya. Jikalau saya buka pintu itu, andai kata orang itu sebenarnya dia susah nak minta tolong, maka saya bersedia nak tolong dia. Itu niat saya. Lagi, saya juga bersedia andai kata si yang ketuk pintu yang beri salam itu nak bertanyakan tempat, mungkin dia ini sesat jalan, maka saya bersedia untuk tunjukkan jalan ke mana yang tepat dia patut dia pergi. Lagi, jika sekiranya orang tersebut dia datang ketuk pintu atas nama itu nak berehat, maka saya akan layan dia dalam majlis ini. Atas 3 niat yang berwarna-warni itu, maka Tok Guru kata, inilah dia sebab kenapa aku suruh kamu yang pergi buka pintu dan bukan 2 orang ini. Sebab kalau aku suruh 2 orang ini, pahalanya tak banyak. Pahala sepada buka pintu ya. Tapi kalau aku beri kepada kamu pergi buka pintu dan nyata kamu yang buka pintu, dengan pengakuan kamu kata niat kamu berbagai-bagai, di sisi Allah kamu dapat pahala yang sangat lumayan. Pahala pertama dapat, pahala kedua dapat, pahala ketiga dapat. Wah,